Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang berbahagia pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid Surau Istiqamah yang dimuliakan para imam kita, para asatidzah dan para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita rafa'kan syukur pada Allah pada malam ini sekali lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama kita dapat menghadirkan ke rumah Allah, mengerjakan solat maghrib dan insya-Allah solat isya secara berjemaah, dan kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini, iaitu kitab Al-Halal wal-Haram fi Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung muka surat 127. Itulah 127. Masih lagi kita membicarakan tentang Arab, yaitu perniagaan Arab. Sebaik turunnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sebaik saja turunnya ayat Al-Quranul Karim dari surah Al-Ma'idah yang terdahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harramal khamr, faman adrakathu hadhihi al-ayatu wa 'indahu minha syai'un fala yashrab wa la yabi'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan arak. Suratul Maidah tu yang ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan. Itu ayat tu memang ayat totally haram arak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut dalam hadis ini, maka barang siapa yang diberitahu tentang ayat yang mengharamkan arak itu dan padanya masih ada arak walaupun sedikit sahaja, maka janganlah dia meminumnya dan menjualnya kepada yang lain. Riwayat Muslim. Maka turun ayat tu, Nabi pun terus beritahu, siapa yang ada arak walaupun sedikit, kena buang. Kena buang. Dan umat Islam ketika itu sangat patuh. Bila dengar sahaja suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa-siapa yang ada arak, ataupun ketika itu siapa yang sedang menikmati arak, yang sedang minum, yang di rumahnya ada stok lagi, di icebox, contohlah kan, di peti ais ada stok lagi, ataupun yang tengah minum tu tinggal sikit lagi, tinggal sikit. Bila Nabi SAW menyatakan ayat itu, maka Nabi kata jangan minum, yang ada buang. Tapi umat Islam semua sami'na wa ata'na, mereka dengar dan mereka patuh terus walaupun sikit, buang. Itu sifat orang Islam. Tidak ada masa tu sikit lagi begini, alang-alang bah, sikit lagi bah, alang-alang bah, minum perhabis. Tidak ada. Terus mana buang.
Perawi hadis ini berkata, ketika mendengar berita mengenai pengharaman arak itu, orang-orang di kota Madinah telah menyampaikan berita tersebut kepada orang ramai. Lalu mereka membuang serta mencurahkan saki-baki arak yang masih lagi berada di rumah mereka dan di jalan-jalan Madinah itu. Oh, pakak buang belakang. Itu zaman tu kan. Itu baru turun satu ayat. Terus kita ni bukan satu ayat kan sekarang, satu mushaf bah. Satu mushaf bah Quran tu kan. Allah alam. Jangan minum arak. Ada juga minum. Jangan mencuri. Ada lagi mencuri kan. Beza zaman tu, zaman kebangkitan Islam, zaman di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zaman kita. Cara Islam untuk membendung penularan arak ini dengan mengharamkan orang Islam menjual anggur mereka kepada sesiapa yang diketahui olehnya akan membuat arak daripada anggur tersebut. Zaman tu untuk membendung penularan arak, siapa-siapa yang bertani tanam anggur ketika itu, dan siapa-siapa yang toke-toke untuk ambil arak tu, ambil anggur tu, pajak anggur tu untuk buat arak, siapa yang menjual tu, pop stop, tutup terus. Kalau kau berniaga anggur, tutup terus, kau berniaga lagi. Maknanya apa dia? Bermakna cara untuk supaya arak ini tidak tular. Itu caranya. Kita macam mana? Nak tutup kilang arak pun, bersilat kita. Sampai sekarang belum berjaya. Betul tak? Sampai sekarang belum berjaya. Sebab istilah dia sudah berakar umbi, Pak. Kita ni tuan-tuan suruh tutup. Dia kata, siapa kau? Dingapnya lagi dah. Dia melainkan ada kuasa yang mampu untuk menutup melalui kuasa politik. Tapi kalau jenis campur-campur, tak boleh juga. Hak ni mau, hak ni tak mau, hak ni mau, hak ni tak mau. Last sekali keluar pula jenama baru. Susah. Itu tengah-tengah orang yang sudah ada kuasa pun sukar untuk membendung, apatah lagi yang macam kita ini. Mampu cakap je lah, ustaz-ustaz lagi lah, cakap begini jalan berani pun. Tapi kita tidak ada kuasa. Yang ada kuasa, yang mereka diberi kuasa. Cuma kaedah Islam mengatakan, kalau tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Faham tak? Ada kuasa, kau guna kuasamu, buat semampu mungkin. Jangan pula ada kuasa, kau pula menyain. Ada nak buka apa dia, kedai arak, dia pula sain, lulus dia bilang. Ini tak boleh. Ada saham seperti mana yang kita sebutkan minggu sebelumnya. Dalam sebuah hadis menyatakan, man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu min yahudiyyin aw nasraniyin aw mimman yattakhiduhu khamran faqad taqahhama an-nar ala basiratin. Sesiapa yang menyimpan anggurnya pada musim menuainya untuk dijual kepada orang Yahudi atau Nasrani, atau sesiapa sahaja yang membuat arak daripadanya meskipun dia seorang Muslim, maka samalah seperti dia menggempur dirinya dengan terang-terangan untuk memasuki neraka. Wa na'udzubillah. Berat tuan-tuan. Arak ni perkara berat. Berat. Kita tuan-tuan mungkin tiada kuasa untuk membendung arak ni. Tapi jangan sampai kita membutakan mata, mentulikan telinga. Bila ada pihak yang menentang arak, kita kena sokong.
Jangan perli pula. Kita ni adalah satu kelompok yang menentang arak. Kita kena sokong. Sebab itu hukum dalam Islam. Jangan kita menjadi orang yang kadang-kadang diperli-perli lagi bukan? Dia kata macam-macam. Kau cakap, apa kau buat? Allah akan tanya kita. Patutnya kita kena sokong. Kalau mampu dia terus ke depan sehingga arak ni tuan-tuan tiada, alhamdulillah. Arak ni tuan-tuan perkara besar, bukan perkara main-main ni. Tapi oleh kerana terlalu banyak arak ni, sampai kita pun dah heran sudah kan? Dah heran sudah. Tapi pada hakikatnya, pada agama kita ini perkara besar. Orang Islam tidak boleh menghadiahkan arak. Ada juga orang terlebih baik ni kan. Kita tengok hukum ni. Orang Islam ni boleh tak menghadiahkan arak kepada kawannya yang non-Muslim. Jangan pula terlebih baik. Babak macam begini kita tengok hukum. Jika hukum menjual dan memakan hasil daripada penjualan arak adalah haram, maka menghidangkan arak walaupun secara percuma atau memberikannya sebagai suatu hadiah kepada orang bukan Islam, seperti Yahudi atau Nasrani atau selain mereka, adalah tetap haram. Kita, kehidupan kita, negeri kita ni, kita ramai, mungkin ada beradik kita yang Islam, ya? Ada yang non-Muslim, saudara kita ada yang non-Muslim, kawan-kawan kita ada non-Muslim. Bila masuk saja keamatan, jangan buat-buat baik terlebih sangat. Dia beli stout beer tu banyak-banyak satu carton, hadiahmu untuk sempena keamatan. Tidak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini kena pegang sungguh-sungguh tuan-tuan. Kita yang ada staff, yang ada kawan-kawan di office, yang ada non-Muslim, kita kena berprinsip. Ini bukan orang kata soal satu keluarga Malaysia ke, aja dah ini dah. Kau keluarga Malaysia ke apa kata dah. Ini ada keluarga Malaysia ni. Ini hukum ni. Maknanya bak arak kita kena ada prinsip. Kalau menghadiahkan kepada kawan kita yang non-Muslim pun sudah haram, apatah lagi kau pergi duduk join, kau minum, kau bersukaria, itu tak boleh lah. Tapi dia bilang, Ustaz, bukan arak bang. Kami hadiahkan sama dia tu minta kok saja begitu. Sama lah begitu. Arak juga begitu. Lihing, kau semua tu tapai. Nanti kata dibelinya satu tempayan di Kamatan, tidak boleh. Tetap arak, itu arak juga tak boleh, haram hukumnya. Tidak wajar bagi orang Islam menjadikan arak sebagai hadiah daripadanya atau hadiah kepadanya. Orang Islam adalah terdiri dari kalangan orang yang baik, tidak boleh dihadiahkan kepadanya kecuali perkara atau sesuatu yang baik sahaja. Bahkan tidak boleh menerima hadiah kecuali yang baik sahaja. Orang Islam ni baik. Kalaulah kita berpegang sungguh dengan agama kita, insya-Allah, dan kita berprinsip dengan agama kita, insya-Allah, orang yang bukan Islam akan hormati kita. Adalah kawan-kawan kita yang kerja di syarikat-syarikat yang profesional punya, tapi mereka ni tuan-tuan berprinsip. Kita sebagai Islam ni, kita sebagai duta, sebenarnya duta pada agama kita. Mana-mana kita jalan, kita bawa agama kita. Agama kita tu baik, tapi nak orang melihat gambaran pada agama kita terletak pada kita. Terletak pada kita orang Islam. Kalaulah kita menggambarkan, menzahirkan benar-benar sifat yang ada pada agama kita, insya-Allah agama kita dipandang baik. Yang tak baiknya kita.
Berprinsip. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita berprinsip ni, orang sekeliling kita akan hormati kita. Itu je. Ya? Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki ingin menghadiahkan secerek arak kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberitahu, sesungguhnya arak ini telah diharamkan Allah. Nabi kata, arak Allah haramkan. Maka lelaki tersebut bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Bolehkah aku menjualnya semula? Boleh aku jual tak? Kan? Tak boleh hadiah pada Nabi. Nabi kata haram. Rasulullah, aku nak menjualnya semula. Maka Nabi SAW pun menjawab, yang mengharamkan meminumnya juga haram menjualnya. Ini kita kena pegang. Ini adalah konsepnya. Bila diharamkan meminumnya, maka menjualnya pun haram. Ada orang tanya juga, dia kata, Ustaz, aku terlanggar biawak. Dia bilang, mati biawak tu. Bolehkah aku ambil biawak ni daripada buang begitu saja? Baik, aku jual sama kawanku. Dia bilang, kawan dia non-Muslim. Jadi apakah hukumnya? Kau bagi saya boleh, tapi kalau kau jual, biawak tu haram kita makan. Kalau kau jual pun diharamkan juga. Bagi saja dah, kan? Kan? Telefon je, bos, aku terlanggar biawak, kan dia kata. Kau datang je ambil sini. Kenapa ya? Ini pula dijualnya pula. Kawan-kawan 100 saja dia bilang. Tak boleh. Lelaki itu bertanya lagi, sekiranya begitu, bolehkah aku menghadiahkan kepada orang Yahudi sahaja? Jual pun tak boleh. Maka dia kata, bolehkah aku hadiahkan kepada orang Yahudi? Nabi menjawab, sesungguhnya Tuhan juga telah mengharamkan untuk menghadiahkannya kepada orang-orang Yahudi. Maknanya hadiah pun tak boleh. Tak boleh. Kalau biawak tadi tu, kau bagi kenapa? Kan? Kalau kau bagi gitu je, tidak bersalah. Tapi arak ni lain sikit. Dia lagi ketat. Minum tak boleh, kau jual pun tak boleh, kau bagi dengan orang pun tak boleh. Contohnya, kita berjalan, jumpa satu tin kasbet. Di mana? Tepi jalan. Okey lagi batin kasut warna hijau tu kan. Okey lagi. Wih, okey lagi ni. Dia bilang, alah, kalau kasih biar takut dilanggar kereta. Dia bilang kan, dia aku ambil, aku bagi sama kawan pun. Tak boleh. Kalau boleh, kau langgar pula dia arak tu. Kau langgar, kasih penyet dia, kasih hancur. Begitu. Kalau biawak tadi apa? Kau langgar dia, kau bagi dengan kawan non-Muslim bagi, tidak masalah. Tapi tidak pada arak. Bagi hadiah pun tak boleh. Sampai tahap begitu. Lelaki itu bertanya lagi, jadi apakah yang mesti aku lakukan, ya Rasulullah? Apa aku nak buat ni? Maka apa Nabi SAW jawab? Curahkanlah ianya ke tanah. Buang. Itu ceritanya bab arak ni. Riwayat Al-Humaidi di dalam musnadnya. Seterusnya, memboikot tempat yang menyediakan minuman arak mengikut sunnah Nabi SAW. Seseorang Muslim itu hendaklah memboikot tempat yang menyediakan minuman arak dan duduk bersama-sama dengan peminum arak. Diriwayatkan daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'ud ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat,
maka janganlah dia duduk pada suatu tempat hidangan yang diedarkan minuman arak. Riwayat Ahmad, dan hadis maknanya di sisi At-Tirmizi. Ini jelas. Maknanya tempat-tempat arak ni jangan pergi duduk situ. Kita di Sabah ni, kita akan nampak restoran-restoran, dia siangnya berwajahkan restoran biasa, kan? Tapi kalau naik jam 9 malam, bertukar restoran tu jadi kelap-kelip. Dia punya lampu pun jadi kan, cici-cici. Oh, terpampang khas banget. Kita faham lah, itu tempat orang minuman. Ataupun kelab malam, kompom-kompom lah kelab malam tu mesti ada arak. Sebab kenapa? Syarat kelab malam mesti ada arak. Kalau tidak arak, itu bukan kelab malam. Kan? Mesti ada arak. Jadi jangan pergi buang tebiat. Pergi pula di sana, Ustaz, aku walaupun aku masuk di sana, aku udah arak, dia bilang. Aku minum Coca-Cola saja, dia bilang. Pun sama juga, tidak boleh. Mananya kita duduk bersama, Nabi larang duduk bersama orang di dalam ke tempat minum arak. Tak boleh. Kalau yang orang yang bekerja di office yang hilang arak ataupun yang gelap malam, sama juga. Sama juga. Dia apa-apa kaitan dengan arak, yang hadis itu kita sebutkan 10 golongan ini terkait dengan arak, haram hukum dia, laknat daripada Nabi SAW. Walaupun dia tak minum, macam jugalah driver yang kasbet tu kan, driver saja, tapi dia pergi hantar apa, kasbet apa, memang syarikat arak, tidak boleh. Itu Mia yang luluskan rumah awal satu tu, yang saya lesen tu, Ya, Mia kan orang Islam. sama. Itu hukum dia, sama. Itu bahaya tu. Ada kawan saya, tuan-tuan, ADO di suatu tempat. Nah, dia tapi dia sanggup tinggalkan jawatan tu, dia kembali kepada jawatan asal. Tak boleh, dia bilang. Pun tak boleh. Bayangkan orang datang pada dia minta lesen pula, lesen arak lah ke daerah. Tinggal di tempat, walaupun dia kembali ke tempat asal itu dengan grade jawatan yang rendah, dia sanggup. Tuan-tuan, bahaya gitu. Itulah siapa yang ada kuasa tu, kalau baca hadis ni takut. Tapi itulah hakikat dia. Sebab dalam agama arak ni no kompromi, tak ada kompromi. Aku kasih si lulus sejak bini untuk orang non muslim, sama juga. Ya. Bagaimana kalau menghadiri majlis perayaan seperti Krismas, Tahun Baru Cina, Taman boleh? Kalau ada dihidangkan arak, tak payah pergi. Biasanya ada. Tak payah datang lah. Ada arahan. Ada arahan dari ketua jabatan. Saya pernah menghadiri satu mesyuarat. Bila ini lama sudahlah, mufti lama hantar kita untuk hadir satu mesyuarat. Jadi dalam mesyuarat tu, ialah program pun memang agak sosial. Kemudian jemput mufti baca doa, dengan ada tarian, dengan ada nyanyian, artis pula dijemput. Jemput mufti baca doa. Last kali ada dikeluarkan irsyad hukum dari pejabat mufti, garis panduan bacaan doa di majlis rasmi. Jelas, kalau ada panggil mufti, ada kan disuruh yang mufti juga baca doa. Bila ada garis panduan tu selamat. Hatta saya pernah menghadiri satu mesyuarat, saya sebut garis panduan tu, saya kata antara dua, kamu nak teruskan majlis kamu dengan adanya nyanyian tanpa bacaan doa pada mufti,
ataupun mufti baca doa, kamu kena hilangkan kamu punya mana yang ada tarian apa semua. Diorang sanggup tidak baca doa. Dia kata kami mau teruskan, tak apalah, mufti tak payah baca doa. Macam lagu negara. Artinya, okey, lagu patriotik tak ada masalah. Lagu patriotik tak ada masalah. Itulah tuan-tuan kita, saya minta maaf lah, dia dalam hatta jabatan kerajaan sekalipun, jenuh nak, orang kata, nasihat daripada mufti, dari jabatan agama. Sepatutnya jabatan-jabatan kerajaan lain juga ada perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang tak boleh dalam agama kita. Ni kadang-kadang pejabat mufti, jabatan agama buat program kesedaran, kursus sini sana, tapi jabatan lain dia macam jenuh kita. Itu pentingnya tuan-tuan, siapa-siapa yang pegang jawatan ada kuasa ni, bawalah agama manapun posisi kita. Kena bawa agama. Walaupun kita rasa ada, tuan-tuan, pegang pada prinsip orang sekeliling kita, tuan-tuan, insya-Allah akan menghormati kita dan akan memahami kita. Hatta orang non-Muslim pun sekalipun. Sesungguhnya orang Islam diperintahkan untuk membetulkan kemungkaran apabila dia melihatnya. Jika dia tidak berdaya membendungnya, maka hendaklah dia menjauhkan dirinya dari tempat tersebut. Sepatutnya bila nampak kawasan itu tempat minum arak, tentu sekali itu kemungkaran, dia pergi tegurlah kan. Ini tidak, dia pergi join sekali lagi. Itu bukan pada cara agama. Cara agama kita kena tegur, dan cara tegur itu pun ada juga. Tapi janganlah pula kan nampak kedai arak boleh kita tegur. Wahai orang-orang semua, arak itu haram, habisnya. Kena baling kita oleh kerusi apa semua. Caranya ada caranya, cara berhikmah dan sebagainya kan. Diriwayatkan daripada khalifah yang adil Umar ibn al-Aziz radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah menjatuhkan hukuman sebat. Menjatuhkan hukuman sebat kepada peminum arak dan juga orang yang duduk bersama-samanya. Di dalam satu peristiwa, beberapa orang peminum arak telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman sebat ke atas mereka. Hebat pemerintah dulu. Kenapa? Kau minum arak, yang bersubahat dengannya terus dihukum. Hukumannya sebat 100 kali. Itu dalam hukum Islam. Bila ada hukuman, orang pun tak pada dibuat. Hari ini ada kah? Tak ada. Jadi kalau minum pun tarang-tarang lagi. Kadang-kadang kan orang takut tu, kasih tunjuk-tunjuk. Ustaz, dia sambil-sambil pegang. Duk layu-layu, Ustaz, gitu kan. Aduh. Tak ada takut. Sebab kenapa? Tak ada hukuman. Tapi dulu bagaimana khalifah ni minum karena sebat. Takut orang untuk minum arak. Dikatakan ada antara mereka yang ditangkap ialah seorang yang sedang berpuasa, yang duduk bersama dengan peminum arak. Ada juga dia tu sedang berpuasa tapi duduk dengan peminum arak, turut diangkat sekali semua. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, mulakan sebat itu kepada orang yang berpuasa itu terlebih dahulu. Sepatutnya kau ni kena ambil peranan nangan supaya tegur apa semua. Ini dah boleh duduk, kau pula sedang berpuasa. Dia tak boleh, tapi sedang berpuasa pun sama juga. Kiranya berkompromi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatil la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam kitab Al-Quranul Karim
yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain, kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Maknanya kita jangan tunggu, tuan-tuan. Jangan kita beranggapan orang munafik, orang kafir, orang yang menentang hukum Allah ni daripada mulut saja. Bukan itu saja, termasuklah pada perbuatan. Contoh, kalau dia pergi minum arak, mana perbuatan itu sebenarnya menentang hukum Allah, menentang ayat-ayat Allah. Hakikatnya, jangan kau pergi pula join pada situ. Itu termasuk yang mana dia join orang yang menentang hukum Allah. Walaupun pada perkataan dia tak sebut, kan? Orang munafik tak sebut pada perkataan, tapi pada perbuatannya itu sebenarnya menentang hukum Allah. Maka jangan join dengan mereka. Ini disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140, ayat 140. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Arak adalah penyakit dan bukannya penawar. Kita jumpa 2 minggu akan datang, InsyaAllah. Ada soalan? Ya. Ya. Orang yang menuliskan kemasukan Arab itu saya bertugas menaksir Arab. Okey, itu tidak dikira kerja buatnya itu, sebab bukan Arab dia taksir kan? Bukan. Kalau bukan itu sahaja, makanya ditaksir ada benda-benda lain daripada Arab. Mana tugas hakiki tidaklah disebut dalam tugas hakikinya itu. Okey, tugasmu hendaklah mentaksir kilang arak ini. Tidak ditugaskan, cumanya dia sebagai pegawai penaksir. Jadi tak ada masalah. Oh ya, itu lagi besar-besar kan. Macam tu juga di supermarket. Di supermarket, bila ada orang yang bekerja di sana, tapi kau bekerja bukan di supermarket ni, dia ada satu slot ataupun tempat arak tu kan, bukan kau ditugas khas untuk di situ bah. Malah kau dilantik, kau digaji untuk jaga situ. Kalau kau dilantik untuk jaga situ, itu hukumnya pendapatanmu haram. Tapi tugasmu adalah mungkin di bagian pampers, di bagian tisu ke apa ke, tak ada masalah. Jaga stok tidak ada masalah. Yang penting bukan khusus pada arak. Tapi kalau memang kerja di kilang arak, itu terang-terang lah. Sebab memang di kilang arak pengeluar arak kan. Begitu. Ada lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu 2 minggu akan datang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.